Para hadirin sekalian, seperti biasa dalam bulan Ramadan ni hamba berhenti dulu baca Quran seperti biasa. Hamba jepuk-jepuk pilih-pilih ayat-ayat tertentu ataupun tajuk-tajuk tertentu yang juga ada hubung kait dengan Quran sendiri. Lebih lagi bulan Ramadan ni bulan puja umum Quran. Puja umum Quran kerana Quran lahir di bulan Ramadan. Maka kita diminta baca dalam sembahyang kita panggil tarawih, luar sembahyang kita panggil tadarus. Sama-sama bertujuan baca Quran. Dan bila kita tarawih, kita kena ingat regu dia, syarah bagi tarawih ni ialah satu hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Satu daripada tujuan kita tarawih ialah supaya kita baca Quran dalam sembahyang. Dan tepat baca Quran ni dalam qiyam. Dalam rukuk tak boleh baca Quran. Dalam sujud tak boleh baca Quran. Disiplin dia, peraturan dia ialah baca ketika kita bangun cacat dan kat qiyam kata orang. Jadi dengan sebab tu Nabi sebut man qama, mana-mana orang dekat qiyam bulan Ramadan, maka dosa dia, dosa kecil akan diampun. Baik dosa zaman-zaman muda itu, baik dosa zaman-zaman kita lalak, kita panggil lara zaman kita kata pantai, ataupun dosa masa kita berumur sekarang. Soalnya Nabi sebut man qama, mana-mana waqiyah. Dalam sembahyang ada rukuk, tapi Nabi tak kata man raka'a Ramadan. Dalam sembahyang juga ada sujud, tapi Nabi tak kata man sajada Ramadan. Dia pilih betul qiyam, man qama, mana-mana orang dekat qiyam dalam bulan Ramadan. Tujuannya dekat qiyam ialah baca Quran. Mana-mana orang yang baca Quran dan baca tu kalau boleh biar banyak, biar jadi tawarramat qadamah, biar jadi buku lali apa kita panggil betih kita ni buka bong, apa kata bagi bong kerana lama dia berdiri. Lama dia berdiri kerana baca Quran. Jadi kesimpulannya terawih, kalau kita ada terawih dah tu, lepas-lepas dah tu biarlah. Lepas dah tu kita nak cepat-cepat kerana kita berasa letih cepat, sakit lutut lah, ngantuk lah, apa lah. Tapi yang cepat tu pergi ada channel ya. Ada channel dia cepat. Takut dia channel habis budak-budak kita nak makan juga ni cepat, bukan apa-apa dah. Terlalu tohong, terlalu cetek fikiran kita. Kita berasa kerja lain ada, nak tengok bola lah TV, tengok berapa program-program TV. Sedangkan sembahyang sendiri tu kerja. Kita pendek sembahyang kerana kita kata ada kerja lain. Sembahyang sendiri tu main ke? Sembahyang pun kerja dia. Ni yang paling penting sekali. Kerja yang ditunjuk oleh Islam ialah sembahyang. Jadi oleh demikian hari ini hamba pilih sekarang daripada kandungan Quran. Kandungan Quran ialah wa yuzakkihim. Dalam banyak-banyak kandungan Quran ialah wa yuzakkihim laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Laqad, kata laqad dalam bahasa Arab mana sesungguhnya, semoti itu. Kalau mereka kata sungguh ni, sesungguhnya Allah Ta'ala kurnia untukmu, untuk orang mukmin rasul. Rasul satu anugerah daripada Allah. Sebagaimana matahari kita tupai cahaya dia. Matahari sendiri itu bukan hak kerajaan buat, bukan hak syarikat buat, bukan hak kebetulan berlaku, tapi anugerah daripada Allah supaya manusia di muka bumi ini boleh hidup hasil daripada menggunakan cahaya matahari. Tuan-tuan tanya orang yang mengaji ilmu astronomi, ilmu apa kita panggil ni, ilmu udara ni, dia boleh syarahlah pada kita bagaimana pentingnya matahari untuk kehidupan manusia dan kehidupan semua binatang di muka dunia. Tidak ada matahari, manusia akan gelap, tak boleh buat kerja, tak boleh makan, tak boleh nak gapo pun tak boleh gelap. Tak tahu, nak tahu cuba tertutup lampu malam. Lampu malam tertutup. Walaupun rumah-rumah kita, tapi bila malam rumah kita digelap, tak tahu tiang mana, tak tahu pintu mana, tak tahu anak kucing mana. Bagaimana sengsaranya hidup orang duduk dalam keadaan gelap. Dan di antara kegelapan yang berlaku sekarang ni, kegelapan di Gaza.
Gaza satu bahagian daripada Palestin. Oleh kerana Gaza ni berjiwa Islam, dia lawan presiden dia sendiri, maka Yahudi pun putus hubungan letrik yang digunakan oleh orang Islam di Gaza tu mari daripada stesen di sebelah Yahudi. Di akhir sekalinya nak suruh curah balik, dia bom orang Gaza ni, kirim roket pergi bom jana elektrik di Yahudi, biasa sama gelap. Akhir sekali Yahudi pun nyala balik. Dia buatkan aku pandai juga kanak kita, kan orang Islam orang cerdik. Baiklah, kita balik semula. Hari ini yang nak sebut mengenai dengan wa yuzakki, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan. Sesungguhnya satu kurnia daripada Allah padamu hai orang mukmin. Sama ada mukmin yang Melayu ke Cina ke putih ke asalkan mukmin, maka mu kena ingat anugerah aku, iaitu aku kirim rasul. Rasul ni satu daripada anugerah aku. Kerana apa? Rasul ni 4 tugas dia. Dia pertama yatlu alaihim ayati, baca pada orang mukmin ayat Allah. Kalau kita panggil cederuh, dalam Ramadan ni kita panggil cederuh. Silah cederuh ni mari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril bawa Quran daripada Allah Mahfuz sampai ke Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi kita panggil sahabat-sahabat dia untuk diperdengarkan, untuk ditulis. Maka sahabat-sahabat dia hafal, Nabi sendiri hafal, dan sahabat-sahabat dia tulis. Dan penulis Quran disebut katabatul wahyi. Katabah jamu katib, katibun seorang penulis, katabah penulis. Jadi Nabi kita orang yang pertama baca Quran, dan menjadi kewajipan kita orang Islam, sama ada kita ni Cina ke, Cina Muslim, Melayu Muslim ke, mesti sambung mulut Quran daripada Rasulullah SAW. Dan sebut sama Quran ni tidak boleh kita belajar melalui kaset. Kita ambil kaset, beli kedai, bubuh dalam player kita nanti dengar tak sepenuh. Kerana dalam bacaan Quran ni ada satu benda dia panggil syafawi, musyafahah. Kena Allah panggil tengok mulut tugu Quran ni, bibir mulut dia katuk ke buka ke, katuk hak luar ke, bibir mulut luar ke, bibir mulut dalam. Itu benda penting supaya bacaan kita ni betul-betul bacaan orang Arab. Jangan jadi bacaan kita ni orang boleh cakap dia ni Melayu ni, pelik Melayu baca Quran. Itu Cina tu, pelik Cina baca Quran. Kalau boleh jangan jadi blind orang Arab. Dan mazhab blind orang Arab ni lah ada ilmu khusus disebut tajwid. Tajwid ni tak ada dalam bahasa lain. Dalam Inggeris tak ada tajwid, dalam Cina tak ada tajwid, dalam Melayu tak ada tajwid. Yang ada tajwid ni adalah dalam bahasa Arab, dalam Quran. Jadi yang pertamanya tugas Nabi baca Quran. Pak kita lala ni pun kena baca. Sama ada kita rumah, di pejabat, di kedai, mana-mana baca. Tak boleh baca surat, baca mulut. Kalau baca surat lagi baik. Kita hafal Quran pun kalau baca surat tu lagi baik. Banyak khusiat dia. Yang keduanya ialah wa yuzakkihim. Yang keduanya tugas Nabi ni membersihkan jiwa manusia. Membersihkan jiwa manusia ni orang lain tak nak buat. Kain baju kita boleh bersih melalui sabun, melalui air, melalui apa lagi alat klorak apa semua sekali. Besi kita boleh bersih melalui kertas pasir ke berapa. Kereta, ke rumah tangga, ke pejabat, semua kita boleh bersih sendiri, tak payah Nabi ajar. Tapi untuk membersihkan qalbu kita, dalam tubuh kita ni ada qalbu. Orang Melayu pun panggil qalbu, Arab, Islam pun panggil qalbu. Qalbu mana kita panggil? Jiwa kita, nafsu kita, qalbu, nafsu, ruh, nasama, hawa, al-hawa. 4-5 nama ruh ni mengikut fungsi, mengikut keadaan masing-masing. Hak ni tak erti kita nak bersih, kerana benda ni tak nampak tengok. Nak bersih lagu mana benda tak nampak. Jiwa kita tak ada apa nampak. Jiwa, qalbu, apa lagi, nafsu, pemikiran. Ni barang-barang lagu ni barang yang ada dalam kita ni lah menjadi titik perbezaan di antara kita dengan hayawan. Lembu kubah berapa dia tak ada ruh, dia tak ada nafsu, dia tak ada pemikiran, dia tak ada jiwa. Dia hanya ada tabiat, jibillah dia panggil. Jibillah mana benda tabiat dia, watak kita panggil. Lembu ni bangun pagi jelek mata makan. Makan apa dia? Pupuk.
Rupuk ni 70,000 tahun hari tu pun lembu ni makan rupuk lagu tu lah. Tak pernah lembu ni mikir nak rebus kau, nak kerabu kau, nak sayur kau, nak buat acar kau. Tak pernah. Dia makan rupuk mentah-mentah gitu. Tak ada kemampuan, tak ada berapa. Ini adalah tabiat nat. Dia tak reti mikir. Yang reti mikir ni lain orang yang reti mikir. Orang ni dia mikir nak boleh makan lagi nak panggang kau, rebus kau, cicah kau, macam-macam pesing. Dia kadang-kadang curi kau, nipu kau, asal boleh makan sudah. Ni beza. Lembu ni tak ada, tak reti nak curi-curi, tak ada. Dia makan tak kira hak tuan dia, hak orang dia makan seronok, selamba dia makan. Dia masuk pagar orang makan semak pun selamba, tak ada apa. Orang hambak dia lari, orang tak hambak dia pakai tidur situ kenyang, tidurlah dia ada semak semut apa ni, semau apa. Tak ada bahasa, tak ada bahasa malu air makan semau orang, tak ada bahasa. Kerana dia ni lembu. Kita ni kalau tak berasa air juga curi barang orang, lembu jugalah. Ini lembu, ketubuh lembu juga. Jadi supaya orang tidak jadi lembu, bahkan jadi orang sebagai rancangan Allah, maka satu daripada perkara ialah yuzakki. Islam ataupun Nabi Muhammad atau Quran ajar manusia membersihkan jiwa. Bila jiwa kita bersih, maka segala-gala benda hak tubik daripada pemikiran jiwa kita bersih belaka. Bila bersih belaka, maka kita mempunyai kelayakan untuk ujung jatuhnya syurga. Ingat telah pada kita, ingat semua tu. Hidup di dunia ni regu akhirat. Dunia regu akhirat. Macam lo ni pagi regu dia petang. Tubuh kita sakit, regu dia sihat. Sihat regu dia sakit. Kaya, regu dia miskin. Apa lagi? Bodoh, regu dia cerdik. Dia regu Allah Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Allah Ta'ala buat dunia ni ada regu berlaku. Dia orang sains reti benar benda ni, regu. Cuma sains dia panggil apa? Positif, negatif. Apa namanya? Kita lelaki puan, jantan, betina, putih, hitam, dunia akhirat. Jadi sebagaimana kita duduk atas dunia ni ada akhirat, maka kita kena ingat akhirat. Dan akhirat ni dua ya, syurga, neraka. Syurga saja pun tak, neraka saja pun tak. Dia ada regu. Syurga, regu dia neraka. Neraka, regu dia syurga. Hak jahat dengan Tuhan, neraka. Hak baik dengan Tuhan, apa namanya, syurga. Nak boleh kebaik ni lah mari daripada qalbu lah. Jahat hak masuk neraka pun buatan qalbu. Hak masuk syurga pun buatan qalbu. Jadi bagaimana cara supaya qalbu kita ni mengeluarkan fikiran ke syurga? Tidak ada fikiran ke neraka, tak ada. Tak ada cara lain-lain pada kena ada tazkiyah. Wa yuzakkihim, dan Nabi Muhammad mentazkiyahkan manusia. Manusia Melayu, manusia Cina, manusia Inggeris, manusia Amerika, manusia Afrika, manusia kejadian manusia, mesti dia tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyah sebagaimana nama sebut tadi, makna dia bersih. Nak bersih dengan air pun kita tak nampak nak bersih lagu mana, nak bersih dengan kertas pasir tak tahu lagu mana. Jadi mau tak mau, dalam dunia Islam ni ada alim ulama yang mempunyai tumpuan ilmu dia kepada satu ilmu yang dikenali dengan nama ilmu tasawuf. Kita ada ilmu fiqh, kita ada ilmu tasawuf, kita ada ilmu tauhid, kita ada ilmu usul, ada usul fiqh, ada usul tafsir, ada usul bermacam-macam usul. Semua sekalinya mengikut apa ni minat masing-masing. Orang yang minat ilmu nahwu, dia mengarang ilmu nahwu. Kalau dia mengarang tafsir pun ada saja buah nahwu dia. Orang yang minat ilmu fiqh, walaupun dia mengarang tafsir Quran, ada saja buah fiqh dia. Orang minat ilmu bahasa, ilmu adab, al-adabul arabi, kalau dia mengarang tafsir pun ada saja apa ni, dia congkilkan sastra dia. Jadi orang tasawuf, dia mengarang tasawuf. Tasawuf maknanya tasawuf tazkiyah. Tasawuf sendiri itu alim ulama apa ni bahasa tasawwafa ya tasawwafu tasawuf. Tasawuf ni kalau kira dari segi bahasa, ambil daripada mana kerangka bahasa dia tu, orang panggil maddah mustaq minin, ambil mana bahasa. Setengah orang kata minas suf, suf sad wa fa safa. Suf makna bulu. Tasawwafa makna orang selalu suka pakai kain bulu. Kerana kain bulu ni kain yang paling murah. Guting apa nama ni, bulu kambing, bulu biri apa semua sekali, balik rumah tenung jadi gunakan apa tenung jadi kain paling murah. Jadi orang tasawuf ni orang yang tak suka bermewah-mewah, orang yang tak suka menunjuk-nunjuk, orang yang tak suka menggunakan nikmat Allah ni untuk diri sendiri, bukan dia guna harta dia untuk dia dan untuk ramai. Maka terpaksa dia guna pakaian yang murah.
makanan gomurah, pakaian dia gomurah. Maka orang ni dia sebut tasawuf, mutasawwif. Orang yang menggunakan kain bulu, kerana kain bulu ni kira yang paling murah harga banding dengan kain benang cotton. Kain benang ni mahal sikit, kerana pada tanam, kerana pada tenung dia lambat sikit. So yang keduanya dia sebut bukan daripada tasawuf, bukan daripada usul, ambil daripada as-safa. Bahasa Arab ada perkataan as-safa. Safa maknanya safun. Safun, safa maknanya bersih. Kerana orang tasawuf ni kerja dia nak membersihkan diri. Kain baju bersih, hati perut bersih, tutur kata bersih, suap beli, jual beli, makan minum apa ni, meniaga bersih. Bersih maknanya bersih dalam. Luar ni tak nanti orang tasawuf, orang kafir pakaian bersih, makanan yang bersih. Tapi orang Islam ni bukan sekat makan minum dia bersih, kain baju bersih, tapi hati perut bersih. Jadi kita orang Melayu pun selalu guna kata hati perut dia tu cemar, hati perut dia tu kotor, hati perut dia ni bersih. Bersih maknanya pucuk bersih ni apa namanya? Ingat pada syurga neraka. Payah kita nak bersih hati perut kita ni kalau tidak ada masa depan yang jamin kita. Susah payah bersih. Bersih ni susah. Kain baju baik pakai kotor, tak payah habis sabun, tak payah beli habis sabun. Tapi orang nak bersih paksa beli sabun, beli apa untuk bersih kain supaya pandangan kita comel, handam kita panggil apa smart, dan orang pun suka masuk dekat kita, tak bau tiap busuk, tak bau hapuk kain baju. Jadi sebagaimana kain baju bersih kalau susah sikit nak boleh kebersih ni wajib dobi pun sekali, hati perut bersih lagi susah. Apa kita kata puasa. Puasa ni satu daripada cara membersihkan diri. La'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Acap kali jumpa Al-Quran guna Tuhan guna la'alla. Kamu diminta puasa. Dan puasa ni wajib bertulis, kutiba. Dia tak kata furidah, kutiba. Kutiba ni wajib secara bertulis. Tak boleh usik, tak boleh hapus dah. Tujuan apa puasa? La'allakum tattaqun, supaya kamu boleh jaga daripada neraka. Tattaqun ambil keadaan waqa, yaqi, wiqayah. Amo guna amo sebut bahasa Arab sikit tu kerana sekarang ni makin ramai anak-anak kita yang belajar bahasa Arab. Dan orang tua pun belajar bahasa Arab, ada kursus-kursus tertentu di pejabat apa namanya apa kita panggil Kota Darul Naim tu, ada masa-masa ada kursus khusus cara intensif dengan bahasa Arab supaya kita semua hidup kita orang Islam tak boleh tidak kena reti bahasa Arab. Sebagaimana orang mengaji doktor tubuh, apa namanya komputer ke apa ni kita panggil sains ke apa, dia kena untuk ni kena tahu bahasa Inggeris. Kerana banyak buku-buku ditulis dalam bahasa Inggeris. Bahasa Melayu walaupun makin banyak tulis penulisan dalam bahasa Melayu sendiri, tapi kita bahasa tak puas hati kalau tidak boleh rujuk pada bahasa Inggeris mengaji dengan sains dan sebagainya, kerana buku-buku masih banyak lagi ditulis masa dia. Ketiga bahasa Arab. Kita baca Quran bahasa Arab. Kita tiba tak reti bahasa Arab, jadi orang panggil tak ada kredit lah. Payah kita nak percaya dia ni. Sikit-sikit rujuknya kita Jawi, sikit-sikit rujuknya kita tulisan Rumi. Macam mana jadi ke dia ni? Jadi mau tak mau kita reti bahasa Arab. La'allakum tattaqun, supaya kamu orang Melayu panggil takut Tuhan. Tidak makna takut. Tattaqun bukan makna takut, tapi kita pun makna takut juga tu kan tak ada orang nak cari bahasa. Bahasa kita masih miskin lagi. Tattaqun ambil keadaan waqa, yaqi, wiqayah. Daripada waqa 3 huruf ditukar, ditambah apa namanya kelimah dia menjadi eutaqa jadi alif 1, waw 1, ta maksud jadi berapa? 5 huruf. Nah, kau berapa? Akhir jadi ittaqa yattaqi masuk ta mutakallim apa nama taqita tattaqu, masuk nun dhamma jamak tanda dia rafa tattaquna. Itu cemaknya bahasa Arab ni jauh berbanding dengan bahasa kita Melayu. Grammar bahasa Melayu masih lemah, masih kurang lagi. Ropok tak ada Melayu, nasak sukun tak ada Melayu, pakai selalu gitu ya. Arab ni dia ada ropok, nasak, ada jazam, ada itu banyak apa. Sebab tu pada orang yang berkecek agama tak reti bahasa Arab, ya Allah dia ni. Gitu dulu. Jadi menyebabkan hati kita berasa tak boleh percayalah, tak boleh percaya.
Tattaqun ambil pada waqa mana pelihara. Tattaqun bila mu puasa arti mu pelihara diri mu daripada neraka. Lah mana bila mu sampai ke akhirat mu selamat daripada neraka tu kan. Satu daripada ialah atas dunia ni puasa. Puasa ni satu daripada cara untuk menyelamatkan diri daripada neraka. Puasa sendiri itu jadi artinya bila kita puasa dan kita mempunyai bakat untuk ke syurga. Kerana apa? Kerana bila kita bersih, tak ada sebab Allah Ta'ala nak bubuh kita neraka. Bersih ni lah kita panggil tazkiyah. Yuzakihim. Sebab tu bila puasa, supaya juga bila semaya, supaya juga bila berzakat, supaya juga bila haji, ada saja perluan untuk bersih diri. Kita pergi ke Mekah, kalau kita akad tu, ingat, jangan buat buka puasa dengan barang haram. Sahur dengan barang haram. Tu hak tentu. Air hak kita beli, air botol sudah bertapis, bersih, tak ada apa-apa. Tapi duit hak kita bayar tu duit lagu mana tu? Kadang-kadang pegawai kerajaan dia buat klaim tak betul. Buat klaim tu orang kerajaan tahulah. Kalau dia kakak tak tahu tak apa, tak payah tahulah. Klaim tak betul. Pergi 10 batu dia buat 15 batu. Pergi mana lagi? Dia balik Komo. Tapi dia buat klaim kerajaan. Macam-macam cara benda ni. Sah dah duit ni duit haram. Duit haram ni kerana kita tipu. Duit siapa? Duit kerajaan. Duit kerajaan duit siapa? Duit rakyat. Kalau kerajaan tu kerajaan Kelantan, rakyat dia 1 juta lebih. Maka duit yang kita ambil tu duit orang 1 juta lebih. Akhirat pula 1 juta manusia pakai duk gantung betih kita depan Tuhan ni. Ni menatan ni Tuhan aku nak tutup hak aku. Kerana dia salah gunakan duit aku untuk. Jadi duit lagu tu bagi kita dia bila boleh seronok kita buat. Bila cek mari seronok. Kenapa? Aku buat claim. Halal haram peduli biasa boleh. Itu peduli gitu tu kita kata kalau peduli gitu makna kalau kena ke kain baju kita pergi pejabat bini kata abang seluar kotor peduli ya. Kita tak kata begitu. Kerana kita nampak tengok seluar kotor sungguh muncul dan dia betul tegur. Tapi kalau perut hati perut kotor apa dia nak tegur? Bini tak nampak, tok guru pun tak nampak. Kerajaan kotor tak nampak. Jadi mahu tak mahu kita sendiri tazkiyah, kita sendiri membersihkan diri kita bahawa duit ni duit aku boleh ni gaji baik, elang baik, apa namanya klaim baik mesti bersih supaya aku mempunyai bakat untuk ke syurga. Kerana syurga ni tempat bersih. Hak kotor tak lagi syurga, hak kotor tempat dia neraka. Jadi fikir sendiri. Jadi oleh yang demikian yuzaki ni terlalu amat mustahak dalam pengajian Islam. Hak dia buat tubik Islam hadari lagu mana nak membersih. Demo nak membersih rakyat melalui hidlah hadari coba rakyat paklala tak ada rakyat lagi. Lagu mana nak membersihkan manusia melalui hidlah hadari. Kerana membersih manusia ni paklala ni pun tidak kita ni hak Islam biasa ni Islam kita panggil Islam sebenar ke berapa melalui Islam tak jadi bersih. Hak bersih melalui iman. Sebab tu kita reka Islam campur dengan iman. Islam tanda campur iman, tanda samaan ad-din. Ad-din Islam, din agama ni mana? Islam campur dengan iman. Kalau Islam saja tak panggil agama. Iman saja pun tak jadi agama. Islam campur dengan iman. Kerana Islam hak dia tubuh. Iman hak dia dalam. Campur demo dua ni, barulah tutur kata hak tu lidah ni bersih, tak pelawak, tak mengacung, tak pelagar orang, tak berapa. Semayang kita pun walaupun rokok tunggak tapi bercampur iman, maka kita semayang dengan keadaan bersih. Kain baju kita sama lah. Apa ni tu qalbu kita tak ada ria, tak ada sum'ah ni orang panggil cari pengaruh, tak ada ria menunjuk, tak ada sum'ah, tak ada tujuan dia pengaruh, tak ada berapa. Kadang-kadang kita orang politik nak bawa sendiri pun semayang TV duk suluh ambo tak kerja minta TV tu gawah-gawah ambo dah pula itu dia punya pasal lah. Kadang-kadang kita jadi rajin, jadi comel bila kita tengok TV ada ni, ada kamera ni, ada apa semua. Jadi comel lah. Bila habis TV balik kita jadi balik pulang asar. Jadi perhatian semua benda lagu ni benda yang tak bersih. Sebab tu Imam Ghazali dalam banyak-banyak benda dia ajar, dia kata nak tahu mu ni hati bersih kalau tidak bila musmayang, cuba musmayang depan orang, pas musmayang depan lembu. Ada beza atau tidak ketika sembahyang depan lembu dengan sembahyang depan orang? Kalau ada beza, sah. Apa ni hatimu ada ria.
Kerana lembu ni bila kita sembahyang depan lembu tiga berapa kita sembahyang ala kadar awak batuk tak apa, gaul-gaul tak apa lembu. Tapi depan orang nak tahu kata gua ni aku ni tu email orang begitu begini. Jadi coba terus sekali. Sembahyang depan lembu dengan sembahyang depan orang ada beza kata. Kalau ada beza sah hati perut kita kotor dan jangan harap hati perut lagu ni boleh membawa tuan dia ke syurga. Ni lagu ni sebab itulah apa nama ni dalam Fatihah sendiri, dalam Fatihah ni dia ke umul kitab, segala jenis kanan Quran ada berlaku dalam Fatihah, termasuklah sejarah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sejarah ataupun sirah siratal ladzina an'amta alaihim, wahai Tuhan aku minta mempimpin aku mengikut laluan orang-orang yang kamu beri nikmat. Orang-orang ni kan bila tahu orang lagu mana kena mengaji sirah. Kita panggil sirah maknanya bagi data lah kita panggil ni apa dia, tikoh laku nabi-nabi, tikoh laku sahabat-sahabat nabi, tikoh laku tabi'in, tikoh laku syuhada salihin, tikoh laku ni orang panggil sejarah ke sirah ke hikayat ke apa semua sekali. Ambo setuju sangat di Mu'tablin. Di Mu'tablin di atas benda molek dia ialah dia wayak kisah tu wali tu, kisah sahabat ni, kisah. Dan dalam khazanah kitab Islam ni ada karangan Syekh Kandalawi, Syarabul Kandalawi, apa hikayatus sahabah, hikayat sahabat-sahabat. Bila kita baca hikayat sahabat, arti kita terjemuh alladzina an'amta alaihim, orang kamu beri nikmat ni. Nikmat ni termasuk nabi sendiri, nabi-nabi dan sahabat-sahabat nabi dan syuhada as-salihin. Sama ada cumanya jangan hikayat tu biar hikayat semoti, jangan hikayat dongeng, jangan. Dan kadang-kadang kita baca hikayat mimpi, orang ni mimpi gini. Kadang-kadang mimpi itu bercanggah dengan Islam kata lagu ni, tapi kalau itu mimpi lagu lain. Kadang-kadang kita ni tertarik dengan mimpi, tak suka dengan macam-macam. Jadi hikayat biar ada nas, biar tidak hikayat dongeng, biar ada rujukan, biar ada an ana dalam pengajian Islam sebut al-an'ana. Jadi hari ni mau ambil sikit ni apa nama ni mengenai dengan kitab depan bawah ni, duk cari-cari almari tu, Mukasyafatul Qulub karangan Ghazali rahmatullah alaih. Imam Ghazali kita semua tahulah, Imam Ghazali Allah Ta'ala terkedir dia ni jadi nama dia tu kenal belaka, dan karangan dia banyak dimanfaat oleh manusia seluruh dunia. Dan kitab-kitab dia ni bukan saja bahasa Arab, tapi diguna dalam berbagai-bagai bahasa dunia, baik dalam masalah tasawuf, baik masalah falsafah, baik masalah bahkan nahwu, apa pun disakup belaka Imam Ghazali. Dia ni memang orang yang diakui menjadi berdepan lah dalam banyak-banyak kita ni. Banyak kitab dia ni ialah Mukasyafatul Qulub. Ada seorang Arab jumpa dengan meminta dia kirim banyak kitab, Dr. Muhammad Abdullah ada kat dia ni Kinfarian STO Petroleum and Mineral. Dia kerja dia orang saintis Muhammad Al-Burai PhD dia. Jadi dia kata tak ada lah kitab tu buat internet tu tak ada, kita cari kirim dan inilah. Jadi kitab ni dia kirim Mukasyafatul Qulub, pembukaan hati Kasyafah ni pembukaan, usaha membuka pintu hati, pintu kereta, pintu rumah. Ini pintu belakang. Ya, kalau pintu kereta ni kalau tak kena buka, tak cabut, tak buka. Dia kena buka kaedah dia. Pintu rumah kita juga kalau tak kena gaya, tak terbuka. Kerana kuncinya ada hak 1 gigi, 2 gigi, 3 gigi. Hati bila juga. Hati manusia ni dan yang terkatuk sungguh. Yang bukanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada ibu kunci tak dunia ni lain pada tangan Tuhan belaka. Miftahul Qulub, macam-macam kitab dibina Miftahul Qulub, anak kunci hati hari ni Mukasyafatul Qulub, usaha sungguh-sungguh untuk buka hati manusia. Allah Ta'ala akan buka pintu hati bila dia tengok kita ni nak buka.
Kalau Allah Ta'ala tahu kita tak sama buku, apa nama kerja? Buku pitati. Aku tidak pelahak sangat buku pitati, mesti kamu tak mahu. Sebab tu kisah masyhur iaitu Abu Bakar dan Abu Jahal. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Jahal laknatullah alaih. Dia sayang sekali lama duduk Mekah. Boleh main gurau sekali, main pun sekali, main cung sekali. Tapi bila besar panjang, Abu Bakar terbuka pitati. Boleh apa nama ni, ajaran Nabi Muhammad masuk. Abu Bakar terbuka pintu hati. Abu Jahal tak terbuka. Apa nama ni, siapa ke rekod dia lah Quran. Abu Lahab, guru dia Abu Lahab. Abu Lahab ni pak saudara Nabi, ketua ni Quraisy, bakal tu Said. Tapi nyelawan Nabi siapa nama dia rekod gazet dalam Quran. Tabat yada Abi Lahab wa tab, mati bunuhlah Abu Lahab. Ma aqna anhu maluhu wa ma kasab. Tak ada guna satu sen harta dia dan perusahaan dia. Sasla naran zathab. Tak lama lagi Muhammad dia akan masuk neraka. Saya selah orang Melayu panggil salah. Benda bila kita masuk Nabi dia mati. Orang benda hidup kita tuju Nabi mati. Senang, tak ada, tak sakit. Tapi main salah ni hidup tak mati tak gelepar. Jadi Abu Lahab dia dengar dia kena salah ni, takkan dia tak reti bagaimana deritanya hidup dia di akhirat tu. Tapi tak buka hati paksu dia. Pucanya dia tidak nak Islam. Kerana tu banyaklah. Kerana nak bagi jadi rosak. Kalau aku terima Islam, arti aku turut Muhammad. Mana boleh turut Muhammad? Orang tu aku lama ni tiba-tiba aku nak turut Muhammad. Nothing. Tak boleh, tak akan berlaku. Jadi para hadirin semua, tak lelah ni pun hak mana tak terima Islam ni bukan apa dah. Cerdik, apa amat berhormat, yang berbahagia, yang arif, yang amat arif, yang apa macam-macam fashion yang tapi hak tak tahu Islam, tak tahu paksu dah. Hak tahu Islam juga tak ada bunyi Islam. No. Semua ni berpunca daripada kalbu kita. Kalbu sebutir. Orang falsafah kata kalbu ni ibarat gelah. Bila kita bubuh pasir dalam gelah, nak bubuh kali tak ada lah. Tak ada mas bubuh. Dalam cawan ada pasir, ada tanah. Bubuh kat dia turun bawah. Padahal cawan diguna untuk bubuh sejuk kau apa sedap. Tapi dah kita bubuh benda lain dah. Maka bubuh hak lain belah mana bergerak sekali itu bila keluar. Kalbu kita juga. Bila kita bubuh kufur dalam tu, bubuh nifaq dalam tu, bubuh kufur nifaq, lepas ni bubuh iman aku mana? Apa nama? La ikraha fi din, apa nama ni? Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa. Mana-mana orang kufur dengan taghut, lepas tu baru iman dengan Allah, arti dia bergantung dengan tali aku. Tengok tuan, bahasa dia tak kata faman yu'min billah wa yakfur bit-taghut. Bahasa tu orang alim ulama Quran dia tengok susunan bahasa tu dia tidak. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Dia tak kata faman yu'min billah wa yakfur bit-taghut. Dia tak tukar. Allah Taala tak tukar bahasa. Mana-mana orang kufur dengan taghut, lepas tu dia beriman dengan Allah. Mana nak boleh ke beriman dengan Allah Taala ni mesti kufur dulu. Kufur dengan taghut, buang taghut. Taghut makna benda sesat. Tolak Nabi Muhammad sesat. Nak panggil sesat kau, nak panggil taghut kau, nak panggil bengong kau, nak panggil tolu kau, nak panggil bodoh pergilah. Tapi nak boleh ke iman masuk dalam hati, kena buang dulu sampah sangat. Betul-betul supaya kita nak nabur padi, nak tabur benih sawit, nak tabur benih apa. Takkanlah kita tabur dulu baru buang rupuk. Kena buang rupuk dulu. Kena galuk, kena buang, kena racun, mampu habis rupuk, barulah boleh benih. Barulah benih tumbuh dengan keadaan subur, kerana tidak ada gangguan. Tapi kalau kita tabur dulu, lepas tu kira nak buang rupuk lah, baru nak racun rupuk. Tak ada orang buat, tak payah orang ajar, tak payah cikgu rakyat, tak payah mak suruh. Tiap-tiap orang kampung belah mana kampung sekalipun nak tabur benih, nak tanam pisang ke tanah, dia buang rupuk, buang rupuk ni lah orang panggil buang taghut. Bubuh benih arti bubuh iman. Tu dia. Jadi lah ni tidak lah ni, sejak lepas lah ni pun kita kenal depan kita ni sah dah syurga neraka. Kenapa? Hak yang buat syurga neraka ni bukan kajian, bukan syarikat, bukan individu, Tuhan. Bila tu Allah Ta'ala buat ya. Mana kita boleh ubah? Mana kita boleh ubah suai? Allah Ta'ala buat ya.
Kerajaan tak apalah kita boleh ubah. Undi kerajaan, datuk kerajaan tu ubah, mai kerajaan lain, bubuh habis sekadar. Nah, Tuhan nak undi lagu mana? Bila raya bila dia? Kita nak buat lagu mana? Tebang-tebang kita berdoa. Ni berdoa ni. Doa ni lah orang panggil, doa ni luahan hati. Doa tu biar kat mulut belam melenggang, belam doa mengatuk belam kata. Ni tidak doa, muka lain. Muka lain bukan nama sendiri lah ya. Kita nak berdoa kepada Allah, fa anta muqinun bil ijabah. Mu doa dengan Tuhan ni dengan keadaan mu yakin Tuhan terima. Nak yakin lagu mana Tuhan kata dia ni perangai ya, bila tengok tu perangai dia. Mana boleh Tuhan nak beri? Mesti buti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Itu doa ni biar buti apa panggil. Biar keluar daripada hati, belum dapat tubik ke mulut. Mulut lidah kita ni juru bahasa. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Innal kalama la fil fuad. Bahasa ni bukan ucapan daripada duduk hati. Wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Cuma lidah dijadikan sebagai juru bahasa. Lidah ni juru bahasa tolong buat dari hati. Jadi jangan jadi kita berdoa hati tak tahu apa tu, mulut tu pakai set tak tahu yang mana nak makmum. Ya, makmum belakang tu amin amin. Itu emailnya mengatur. Tak kau panggil nyanyi tu email lagu ni orang panggil tidak simpati, tidak ada kesian belah pada tu makmum. Tu makmum tu amin amin dia ni tu loleh tak tahu kau katanya. Ingat aku enggak apa-apa lah, banyak perkara ni. Yalah ambo ni selalu orang tegur kita selalu duk kebek benda-benda gitu. Royak benda-benda dia motok setuju. Tak royak tak ada orang lain royak. Nak royak dia marah. Aku marah bilah. Asal kita betul sudah. Jangan marah buat degil jangan. Subuh tadi. Subuh pagi jemaah biasa kita pada sajdah. Sama ada kalau kita duduk jadi makmum belakang Nabi, buat lolok lah kita jadi makmum belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dia hidup hari itu ataupun kita buat lolok lah pagi tadi kita sembahyang balik punggung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat lolok. Tentulah dia baca ayat sejadah. Rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Biasanya dia baca surah Al-Insan, surah apa tabarakalladzi bi yadihil mulk alladzi khalaqa al-mawt. Ya, dalam surah sejadah sebut fatuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Inna nasinakum wa dhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Ini dalam ayat surah Sajdah. Fadhuqu bima nasitum. Ambil tengah. Gasalah sekarang dia kata. Gasa sikit dengan sebab mu lupa berjumpa hari ni. Atas dunia tu ke perum 70 tahun, 80 tahun, 50 tahun. Mu lupa jumpa hari ni. Mudah dapat benda depan. Nampak rumah, nampak orang, nampak piti, nampak makan, nampak cendol, nampak nonde, nampak apa tu, nampak benda. Hak benda tak nampak dengan mata, mu tak tengok dengan hati perut. Aku buat dua mata. Mata leleh. Mata leleh nampak hak barang buti, hak dapat toko, hak barang madiyah, barang fizikal. Ada satu lagi benda yang aku buat tak nampak dengan mata, tapi mu boleh tengok dengan mata hati, iaitu akhirat. Hari akhirat ni aku buat. Aku akan buat. Bagaimana aku boleh buat dunia dengan langit, bumi, galaksi dengan tumbuhan berapanya, aku akan buat akhirat. Dan mu kena baca mengenai akhirat ni jangan semayangmu sendiri. Maliki yaumiddin. Tuhan yang berkuasa penuh hari akhirat, hari bala, hari agama. Tiba-tiba hari akhirat dengan sebab jauh pada mata, telinga mu tak dengar suara syurga neraka, lidah mu nak kecap belah mana pahitnya makanan ahli neraka, bagaimana manisnya sedapnya makanan ahli neraka. Apa nama ni, hidung mu tak bus bangat ahli neraka, bau sedap ahli syurga. Dengan sebab barang ni keluar daripada perkataan dua lima, maka mu terlupa. Dengan sebab mu terlupa itulah mu raba berlaku dosa pahala berlaku, taat maksiat perkara puh berlaku, syurga neraka mu tak peduli kerana mu lupa. Hari ni dhuqu fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Rasalah sikit hari ni dengan sebab mu lupa tentang perjumpaan mu dengan aku hari ni. Inna nasinakum. Hari ni gila aku pun lupa. Atas dunia itu 50 tahun mu lupa kat aku. Lupa syurga aku, neraka aku, dosa aku, pahala aku, lupa belaka. Inna nasinakum. Hari ni pula gila aku pun lupa aku. Para hadirin semua, kita tak rajin jalan jauh.
Dan kalau jalan pun kita berjalan siap cukup. Orang kita Melayu Kelantan gaji pergi ke Mekah, tak jauh. Tapi nak boleh ke Mekah tu kita cari talk share, cari agensi-agensi pelancongan. Kita jumpa orang ni, pakcik, syarikat pakcik boleh hamba tupai, boleh. Tiket hamba kira, kapal hamba kira, rumah Mekah hamba kira, di masjid mana, pintu mana kira, hamba kira belakang. Dan ni rekod hamba baik lah. Kita percaya pergi ke Mekah tu walaupun orang tak gaji pergi, tapi sebab ada pembawa jalan. Kita panggil Syekh Haji ke berapa, kita senang. Akhirat kelak siapa dia? Tak syekh kita. Akhirat kelak bangku pun nak kira mana. Kalau kita ada syekh tak apa lah. Memang syekh ni ada, tapi kita kira kena syekh. Syekh akhirat kelak hanya Nabi Muhammad SAW. Bila-bila puasa gini hak dia mau duduk selawat tarawih ni. Apa nama soalnya ambil apa nama ni, Habibina wa Maulana wa Zukhrina Muhammad sallallahu alaihi. Dia mengerti ke Zukhrina ikut kata tu, ikut reret pergi belakang. Wa Zukhrina Muhammad, Zukhrina makna barang cagaran. Az-Zukhru ni kita panggil barang cagaran. Orang tena bubuh kelang, buat kelang bubuh lengan dia, cagaran dia. Ada anak menikah anak kota sakit main gapo jual boleh pergi lagi. Cagaran kambing orang kampung beli kambing beli biri. Ada masalah apa? Jual kambing boleh pergi. Beli tanah, beli gelang, beli kambing biri, beli don Eropah orang apa ni buat beli saham. Saham ni semua orang panggil zukhrun. Barang cagaran. Dalam banyak-banyak cagaran jalan Nabi Muhammad. Ni cagaran kami, ya Allah Tuhanku, selawat rahmatlah untuk Nabi Muhammad, kerana Nabi Muhammad cagaran kami. Cagaran apa? Dia mau duduk lawan Nabi Muhammad, cagaran ke mana? Tak dengar ajaran Nabi Muhammad, tak dengar kata Nabi Muhammad, nasihat Nabi, hukum halal haram Nabi, kisah Nabi, segala ikhtiar untuk nak paut manusia terima Nabi Muhammad, Tuhan buat takut. Tapi ada tolak Islam, ambil demokrasi, tolak Islam ambil kebangsaan, tolak Islam ambil komunis, tolak Islam ambil sosialis, tolak Islam ambil free thinker lah, macam-macam versi. Lepas tu pergi suara kat Al-Zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soyok mulut tu yang baru tahu. Kena reti benda kita kata ni, retinya atas dunia ni hanya ibarat bah ya, naik perahu anyu pergi masuk bab kubur. Duk atas dunia ni, duk atas kum fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abdu sabil. Kum fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abdu sabil. Mung duk atas dunia ni ibarat orang dagang ataupun orang berjalan sambil lalu. Amo dak sebut semua. Kita nak ikut Lumpur, naik bah ekspres Kuala Lumpur. Siapa di Gua Musim turun minat air, tengok duduk banyak wasalah banyak Allah ikan berapa keluh duduk lepas galik punya galik bah pergi tak takut. Kita ada Gua Musim, galik punya galik melekat tulis belakang kerja kita ada tu siapkan dunia, sibuk dengan menego, sibuk dengan politik, sibuk dengan anak bini, sibuk dengan pangkat, sibuk dengan kontrak lesen berapa. Tak ingat semaya beg, tak ingat dosa parti dengan syurga neraka. Akhirnya masuk kubur sebatang kara. Kadang-kadang mati di hospital. Umur 2 juta. Umur 2 juta habis. Mati hospital. Duduk umur jarang-jarang je. Balik rumah mata pergi berjabat. Rata-rata. Balik malam tidur betah ya. Dengan kapet, dengan perabot, dengan gapur kemain bergegar. Tak ada masa duduk. Di rumah tak duduk, sakit di hospital. Mati dia nukong di hospital. Masuk kubur sebatang kara, segala kapek, segala perabot, segala rumah besar. Nak boleh ke rumah tu, rasuah sana, rasuah sini, nak boleh ke rumah. Orang politik, gaji banyak-banyak sangat, tapi rumah besar ni kan apa? Rasuah lah. Tokai tu, tokai ni. Mu tokai tolong buat tangga, mu tu buat perabot, mu perabot. Sedar, boleh. Masih mati di hospital. Masuk neraka, masuk kubur salah diri. Masuk kubur jumpa mungkar wa nakir. Mungkar makna bengis, nakir makna bangun. Dua mereka ni muka bengi, PTM bengi, tutur kata bengi, layangan bengi sebab bengi. Nama tak sebut, gelaran dia mereka bengis. Dia tanya man hadzal rajul, siapa orang ni? Tanya ambo akan tanya man hadzal rajul ni, Aziz siapa dia orang ni? Tanya datuk ni menteri satu yang amat arif, yang amat berapa, man hadzal rajul, siapa?
Who is this? Siapa dia kan? Cakap Inggeris lah. Who is this? Siapa dia kan? Orang itu Nabi Muhammad. Kalau orang yang besok Nabi Muhammad, atas dunia ni apa saja Nabi Muhammad tegur, dia terima. Nabi Muhammad nasihat, dia terima. Hak suruh kuat, hak larang bukti lalu. Maka dengan segala senang dia akan jawab, hadza Muhammad uminu bihi wa ujahadu fi sabili. Inilah orang Muhammad yang aku beriman dengan dia, bukan sekat Islam je. Islam campur iman dan aku berjuang untuk dia. Dengan fikiran aku beri pandangan untuk Islam. Harta benda aku beri derma untuk Islam. Tubuh badan aku berpeluh pelahkan Islam. Maka ketika tu Allah Ta'ala fatutah lahu quwwah, akan dibuka lubang terus ke syurga. Dalam kubur kita, walaupun kota baru, walaupun kubur dua sekali, akan dibuka kuat lubang kecil, nampak syurga lalu. Senang. Ni kursi ciknya ni, kursi ustaznya ni, kursi pak ciknya sini, kursi katil, dapur, kari ko, tomie ko, apa nama, buah tanjung ko, rosgola ko, berapa ni seronok kita. Yang duna alaiha fil ashi wal ghudub, pagi petang siang malam akan didedah hasil. Tapi pada orang yang tak biasa Nabi Muhammad, siapa dia ni? Man hadzarij, siapa orang ni? Fa yaqulu ha. Nabi kata kepada orang tak biasa Nabi Muhammad, tak dengar kata Nabi Muhammad, fa yaqulu ha man oa, kata oa tak pai. Pai juga soyok rabuk, tegelan ni lenyit masuk dalam tanah sampai 70 hasta. 70 hasta ni boleh jadi payah kita nak faham. Muka tak biasa, muka tak lagi tengok orang lenyit berapa pun naik sampai 70 hasta. Tapi kita dengar Jibril ni bila Allah Ta'ala nak bala satu sebuah negeri, dia segera Jibril bersin ya sayhah wahid, dia buat pen sekali boleh mati habis sekali sebuah negeri, sebuah negara. Ini benar-benar perlu kita tazkiyah, perlu bersih diri biar mata kita ni nampak tengok je, dan hati perut kita boleh guna untuk benda hak tak nampak tengok dengan mata. Jadi satu cerita wa fi Zahriyah, kana Yaqub alaihi salam muakhiyan li malikil maut. Bahasa Arab ni mim lam kaf. Malikum boleh baca, malakum boleh baca, mulkun boleh baca, malkun boleh baca. Ini terserahlah pada kemahiran kita baca. Kalau malaikat dia panggil malak, kalau raja dia panggil malik, kalau kerajaan dia panggil mulk, kalau kuasa dia panggil malak. Yaqub alaihissalam takdir Allah Ta'ala bersaing rapat dengan Malikul Maut. Allah Ta'ala beri mukjizat ke Nabi Yaqub alaihissalam, berkawan rapat, bersaudara dengan Malikul Maut. Fazarah, satu hari Malikul Maut gizarah dia. Malikul Maut gizarah Nabi Yaqub. Qalahu Yaqub, ya Malikul Maut, azairan jita am qabdan ruhi. Dia mau mari ni, mari nak melawat kau, mari nak ambil nyawa aku. Kata Nabi Yaqub, dia mau mari rumah kawan ni, mari nak melawat kawan kau mari nak ambil nyawa aku. Faqala bal zairan, mari melawat dia. Melawat. Tengok. Qala fa inni as'aluka haja. Kata dia, fa inni as'aluka haja. Dia kata gini ya, kata Nabi Yaqub, dia kata kau nak tanya sekau demo. Nak tanya demo Malikul Maut. Wa ma hiya? Kata Malikul Maut, gapo dia? Nak tanya berapa? Qala an tu'limani idza dana ajali wa aradta an taqdaru. Gini ya, tolong royak kat aku bila umur aku habis dan mari nak ambil nyawa aku. Jadi belum, bila mari umur aku sikit lagi, esok nak mari nyawa aku, nak ambil nyawa aku, tolong royak. Percamal lagu mana mari seorang pelawak kau mari nak ambil nyawa. Faqala na'am. Malikul Maut kata boleh, tak ada apa. Ursilu ilaika rasulain aw salasa. Dia kata belum pada aku ambil nyawa kata dia. Nyawa siapa-siapa pun. Aku kirim rasul, aku kirim utusan. Kadang-kadang 2, kadang-kadang 3 kali aku kirim utusan. Nabi Yaqub senang duduk. Kerana belum pada mati sah dah, ada utusan mari. Ada orang mari royak begini. Falamma qada ajalu ata ilaihi malakul maut. Bila siapa tanya Nabi Yaqub nak mati, Malikul Maut mari. Faqala azairan jita am qabdiru.
Dia kata mari ni mari pelawak kau mai nak ambil nyawa. Faqala qabd ruhik. Dia kata mai nak ambil nyawa ni. Faqala awalasta kunta akhbartani annaka tursil ilayya rasulan salam. Hari tu merayak nak kira orang dulu nak beritahu. So 2 3. Hari ni mari tak berayak lagi. Kata Nabi Yakub kau melihat. Ada kata qad fa'altu aku kira dah tadi. Aku kira dah. Apa utusan aku tandamu nyawamu umum habis nak habis dan aku nak mari ambil nyawa. Kata Nabi Yakub gapo dia benar. Dia kata pertama uban. Rambut uban bayar dosa. Bila pala rambut uban hari tu utusan aku kata. Nak mati dah ni, nak mati dah ni, mati dah ni. Kerana uban dah. So wadah daripada kepada kuat. Yang kedua yang tubuh meletih. Bila tua tubuh letih. Mata kelabu, sendi tulang sakit, sengal apa semua. Wal hina jismika ba'da istiqamati. Dan yang ketiganya ialah tubuhmu jadi bokok tapi bokok. Waktu muda tergagar, dia tegak. Kalau lama kau bokok, kalau lama kau bokok. Apa namanya? Rambut putih, uban. Tenaga kita lemah. Apa ni? Tubuh kita bokok. Bakal dia ni gamuk demo duk lain sok khabalan tenaga batin. Jadi manusia ni pusing kot mana bila siapa tanya masa batin zahir habis pun jangan habis. Keping tenaga batin tu boleh lah tapi jadi kau tidak tahu. Ini adalah utusan malaikat maut. Kalau kita ni jenis orang yang bertakwa, yang berdisiplin model. Tak suruh berlama rambut dah. Rambut uban macam uban ke tanda. Mana ring bunyi semua lah telinga kita nak mati. Bangun pagi pergi kau cermin tengok rambut putih. Tak suruh bubuh shampoo ke apa jadi merah. Tak usah lah. Kecuali apa special case tu dia panggil boleh lah buat. Tapi kalau boleh biar rambut bunyi putih lagi. Tanda kita ni ada apa dia? Ada prihatin terhadap mati dekat ni. Tubuh bokok, tenaga batin, tenaga zahir ilmu belakang ini semua ni utusan yang sengaja dibuat oleh Allah Ta'ala supaya orang beringat. Cuma kita dia kata hamba uban ni bukan kerana tua, kerana kerja banyak pula. Allah ikut nama lah, depan dah berdari lagi lah. Dan benda tu betul. Nabi kita Muhammad SAW pernah dalam hadis sebut syayabatni hudun. Rambut aku ni uban ni buat satu ayat dalam surah Hud, iaitu fastaqim kama umirta. Ya Muhammad mu mesti istiqamah sebagaimana disuruh. Belah mana aku suruh jangan peduli kau. Istiqamah ni kita panggil apa? Iltizam. Kita panggil apa namanya? Apa istiqamah? Iltizam. Komitmen kita panggil. Olehkan Allah Ta'ala perintah aku supaya aku iltizam, komitmen dengan hak diperintah disuruh. Beratnya aku ni kerana berdepan dengan manusia ni 1000 orang 1000 kena. 1000 orang 1000 kena. Nak bentuk jiwa orang ni bukan senang. Nak bentuk jiwa anak kita 5 orang 5 person jenis 5 orang. Ada orang malah, ada orang rajin, ada orang makan tak basuh pinggan, ada tidur kena gerok dulu, ada malah pergi sekolah. Nak pergi sekolah kena minta piti banyak beraturan ni. Allah keren macam-macam nak jadi. Nak basuh dengan anak 5 orang ni pun jadi masalah dah. Ini kan basuh dengan manusia seluruh dunia. Berapa beratus ribu, 1000 orang 1000 basuh. Apa namanya? Kullun ya'malu ala syakilati. Allah Ta'ala kata kullun ya'malu ala syakilati. Tiap-tiap orang manusia ni dia bergerak mengikut acuan. 10 orang 10 acuan. 1000 orang 1000 acuan. Nabi Muhammad ni rakyat dia seluruh dunia. Apa nama ni kita panggil Rabbus Saqalain. Nabi Saqalain. Nabi bagi jinnya manusia. Manusia sendiri pun berapa ribu juta. 1000 juta orang 1000 kena. Mari jin pula 1000 jin 1000 kena pula. Nak menghadapi umirta istaqim kama urta. Mu kena istiqamah, mu kena komitmen serupa dengan aku suruh. Ini bukan kerja. Nah, dia menyebabkan Nabi kata, rambut aku jadi uban, duk mikir. Fala'allaka bayaqun nafsaka alla takunu mu'minin.
ayat berikut la'allaka baiqun nafs. Siapa ada ayat dalam Quran tak salah ingat ada lepas surah Al-Kahfi, surah lain, la'allaka baiqun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits. Boleh jadi mu nak bunuh diri Muhammad kerana perangai orang ni buat orang tak beriman. Kerana orang ni tak beriman dengan mu, maka mu using siapa kepek nak bunuh diri. Aku tahu hati pun ada masa mu nak bunuh diri. Kerana kerana akhirat kelak hak mana masuk syurga pun bukan nak turut Nabi Muhammad. Hak mana masuk neraka pun tak turut ajaran Nabi Muhammad. Bahkan dua orang Tuhan suruh aku apa duk elok orang masuk neraka Muhammad. Aku kirim menjadi rasul, utusan. Mana jawab? Kita hak tak jadi nabi ni boleh tak fikir, tapi tak jadi nabi pun kita jadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ni bukan umat daftar lekat kenalan muslim kan? Bukan sekat tu. Umat Nabi Muhammad kena sambung halqah rantai Nabi Muhammad. Kalau dia suruh bergapo, dia mati, kita sambung mulut. Dia larang bergapo, dia mati, kita sambung mulut. Tak sambung mulut bukan sekat sekeh, bukan sekat tonyi akhirat kelak. Bubuh neraka. Dia tak susah lagu mana. Allah antara Tuhan. Inilah benda yang perhatian semua. Patutlah amat baca lagi cerita banyak. Lidzalika anfaqa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ala Nabi 40,000 dinar fi sir 40,000 dinar fil anaya wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam murdan an dunya wa syahawatiha wa ahlihi wa lidzalika kana jihad Sayyidah Fatimah Zahra lamma zawajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam min Ali bil kabshin mabuk wa sakat qudum min haswan. Menyebabkan penumpuan yang diberi oleh Islam kepada manusia semua, biar segala kegiatan kita ni menuju pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sembahyang baik, haji baik, aktiviti hidup baik, mati baik untuk Allah. Nak cari harta banyak mana cari, kerana harta ni Tuhan buat untuk orang, tidak untuk jin, tidak untuk malaikat. Sebanyak mana harta temuka dunia ni untuk manusia. Menanam ko logam ko apa kita panggil mining, apa kita panggil ni apa ni, gapo main melombong, nak melombong ko nak ke laut ko nak balok lekat tak ada apa, tapi ibadat tu lillah, untuk Allah. Sebanyak mana harta yang kita buat untuk Allah, banyak tu pula cagaran aset kita di akhirat. Sebab itulah timbul halal. Dia mau nak balok boleh, tapi jangan curi balok. Balok sebab tak adil. Harta kerajaan kalau Kelantan ni 1,000, sejuta poin berapa, 1.3 juta. Dia mau curi balok sepatang, arti dia mau gantung kaki apa ni 1,000 orang lebih duk gantung kaki dia mau akhirat. Kalau dia mau salah bunuh, baik balok, baik tanam, baik pangkat, baik jawatan, kena buat cara Tuhan. Bawalah piti pun dapat, pahala pun boleh, akhirat kelak garanti semua. Tapi kalau dia mau cari duit tak banyak mana, 10 riyal boleh dengan dia menipu, boleh ke dia rasuah, apa boleh pula buat beli rokok. Nombor 3 apa lagi? Dadah tak jaga bala rokok ni para hadirin semua tu digari banyak ada kempen mengenai anti rokok. Amal kata rokok, tidak tahu rokok sebutir, rokok, dadah, arak, narkotik, enggak pun nak buat nama tak reti. Barang ni barang yang untuk mengkhianati amanah Allah Ta'ala. Bila kita hisap rokok, hasad tu kata doktor, dia masuk dalam perut kita, dia singgah di tempat-tempat sensitif, singgah atas paru-paru, singgah atas kolbu, naik kotak. Kolbu dia siapa dia buat? Tuhan. Paru-paru siapa dia buat? Tuhan. Orang sarat siapa dia buat? Tuhan. Tahu kau dok rokok doktor lagi duk tulis, duk syarah dan TV lah berapa, law ni pula majlis agama kau capur dengan yakin kau berapa, bubuh belaka di setiap masjid seluruh Malaysia ni, bubuh papan label royak asap rokok bila masuk dapur, pas dia buat gambar jantung orang ni hitam gang kan isap rokok, isap situ. Di rumah hamba piti, nak minta piti tak ada piti, dan poket mung tu ada rokok, kena bekerja. Mari minta piti, rokok boleh beli, pergi balik saja, tinggal sipar-sipar. Koyak tak ada piti, rokok boleh beli, bodu boleh beli, Al-Quran tak boleh beli. Ni semua para hadirin semua tanda kita hidup ikut tradisi, ikut tu. Tak ada satu cara mikir nak bikin nak islah, tak ada.
in uridu illa islaha mastata'tu. Tak ada tujuan aku, kata Nabi, kata nak beki. Biar ada semangat beki. Orang lain panggil reformer. Beki. Semua hak tak molek beki. Molek tak molek bukan kira orang, bukan kira Perdana Menteri, bukan kira menteri besar, bukan kira cikgu, bukan kira apa. Kira Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata molek walaupun orang kata uduh belaka. Allah Ta'ala kata uduh walaupun orang kata molek belaka. Biar ada buah tu di kita. Sebab kita orang Melayu kan, orang Islam kan. Kalau Melayu tak ada arah. Kalau Islam kena ada buah. Tentu dah rokok ni barang bahaya ke diri sendiri. Dia pernah berlaku kebakaran. Bila kaji siasat sampai bomboi kata dia putih rokok. Kebakaran yang berlaku. Tubuh kita ni kadang-kadang pakai baju belum ban. Habis rokok dah belum ban. Tapi tak situ juga. Kerana otak kita telah ditutup oleh kita sendiri. Kita sendiri tidak nak buka pintu hati. Tuhan pun tak ada pelahak nak buka. Mu sendiri tak sibuk. Aku nak buka apa? Allah itu sekata dulu. Akhir sekali ajalah. Sebab itulah segala usaha muka dunia ni, harta baik, pangkat baik, mesti lillahi ta'ala. Halal haram mesti bercara. Kalau tidak begitu mana boleh lillah. Dan di ayat sini ya, mah kahwin Siti Fatimah radhiyallahu anha. Kita semua tahulah anak Nabi ni mati belaka, meninggal seorang adalah Siti Fatimah. Jantan prostitulah, kena prostitulah, puan prostitulah, laki prostitulah. Fatimah Az-Zahra. Kelahiran dia Az-Zahra. Waktu Siti Fatimah puteri Nabi Muhammad kahwin, mah kahwinnya ialah sekeping kulit kibas yang baru samuk. Kulit kibas baru samuk berga. Dan batas butir, batas dibuat daripada kulit, dalam itunya bubuh leaf tu apa ni, mayat apa kita panggil, ponyo tu ada, bila dia tu bit dahan tu dia ada supaya kan apa kita panggil gapo diumbi dia tu, diumbi pelepuh tu ada benda sepak kain gitu tu. Hak tu dijadikan isi bata. Kita sini buat bata bubuh kabu, dan alat tak ada kabu, jadi bubuh tu lah. Itulah mah kahwin Siti Fatimah. Mah kahwin puteri Nabi SAW ialah apa namanya, kulit kibas yang baru disamuk, belum buat kasut, buat gapo lagi, dan batas putih dalam tu diisi dengan leaf. Iyalah. Jadi kita sini para hadirin semua bergo ambo ni rajin panggil dia orang akad nikah. Maka kahwin berapa? 7,000, 10,000. Allah. Piti ambil mana? Ambo tak tanya. Tapi agak piti buatan kau. Kalau buatan bendanya boleh dengan besar, mah kahwin hak majlis agama tetapnya berapa lah? 75 riyal itu. Boleh dengan 3. Iltamis walau khatamin hadid. Iltamis walau khatamin hadid. Satu orang yang ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kuasa nak bini piti tak ada nak lagu mana. Iltamis, Nabi jawab, iltamis, carilah walaupun cincin besi. Dia ambil apa ni, kawat, buat boleh besi. Kerana orang Tino ni bila kita beri duit ke dia mah kahwin, bukan kira nak beli dia, nak buka pintu hati dia. Orang Tino ni malu. Dia malu. Kau tak malu tidak Tino, garik apa ni. Orang perempuan ni sifat malu. Allah tak, sifat malu, sifat yang paling berguna ada pada seorang perempuan. Oleh kerana dia malu, maka berdepan dengan orang laki-laki yang baru masuk umur dia. Allah, Tuhan dah punya tahu. Jadi nak suruh dia ni senyum sikit, ada cincin tak ada. Senyum tak ada. Senyum itulah buka pintu hati dia. Jadi Nabi kata dia tak ada peti, cari cincin besi lah. Cari cincin emas tak ada peti, cari cincin besi. Makna carilah benda-benda yang boleh membuat tunai kamu, isteri kamu baru kahwin ni terbuka pintu hati untuk nak bercakap. Itu je benda-benda apa ribu-ribu para hadis semua. Untuk maklumat tuan-tuan semua, anak-anak ambo 1,000. Demo anak ambo bagi 1,000. Demo nak beri anak demo kahwin pun 1,000. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Hari Jumaat depan hari waktu pak tertutup lah. Hari ni hari akhir. Cumanya bila sebab hari Jumaat depan tak ada kelas, sibuk dengan perayaan je juga. Masa bersapa malam raya tak ada terawih lah, tapi ada orang lain.
Nabi sebut mana-mana orang yang hidup, man ahya lailatul Eid, mana-mana orang hidup buat malam raya, maka Tuhan balasnya, Tuhan akan hidup hati dia ketika mana hati orang lain mati belaka. Ketika hati atas dunia mati belaka, insya-Allah hati kita yang hidup malam raya tak akan mati. Hidup malam raya ialah berzikir. Zikir, mengatik takbir. Takbir ni start daripada jatuh matahari terus sampai ke zuhur pagi esok. Kalau raya puasa, kalau raya haji serupa juga. Start daripada malam raya terus sampai ke hari keempat. Ini makna hidup. Kita takbir di atas masjid, takbir belajar, takbir kedah, takbir mana pun takbir Allahu Akbar tak sama. Muncul nasihatkan anak tak salah, muncul tak salah. Duit habis, dan surat khabar saya disebut mata baru hospital, tangan putus. Orang panggil tidak guna nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana ya mughis aghithna. Coba tu mulut hamba sekali. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana ya mughith aghithna. Makna dia, wahai Tuhan, rahmataka narju, rahmatmu sajalah kami berharap. Fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Oleh itu jangan kamu suruh tubuh kami ini dijaga oleh kami sendiri. Kamu kena jaga kami, jangan biar kami jaga kami sendiri. Wa aslih lana syu'unana, tolong baiki semua urusan kami yang tak betul. Ya mughith aghithna walad, ya mughith aghithna, wahai Tuhan yang menolong, tolonglah kami. Sekali lagi sebut Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana ya mughith aghithna. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari Jumaat depan tak ada dah. Lepas tu dua minggu lah, 2 kali Jumaat tak ada dah. Tegaya lama kita Rasulullah. Hari Jumaat depan tak ada, 2 minggu lepas tu.